Tolak daripada 100. Tolak daripada 100. Sama juga dapat juga B. Dapat juga nilai yang sama untuk B. Sebab dia ada kaedah. Satu guna kaedah TGK, satu lagi guna kaedah naik dan turun. So, kalau yang naik turun ni, okay, saya tak clear kat sini. Okay, naik dan turun tadi ni, at the first 1.470 tolak 3.562, so dapat negatif kan. Okay, and then 100 tolak hasil tadi ke ataupun hasil tadi tu yang tolak 100? Tak, Emma. 100 tolak. 100 tolak nilai yang awak dapat. Emma. Okay, kalau Awak Macam abaikan mana? nilai. kalau 100 tolak dia Macam mana Emma boleh dapat 96.908 pada dia bukan 97.908 ke? 97.908. Betul. 97.908. Asal Emma dapat pelik ni? Dia guna calculator mana? Boleh perhatikan tu. Dia dapat tak sama nilai dengan awak guna kaedah TGK tadi? Sama sir. Sama kan? Cuma kaedah naik dan turun, awak kena tolak dulu nilai force and race. Okay. So dapat nilai tu, awak ambil nilai daripada radius level A tu adalah 100 meter, so dapat nilai B. Konsep dia sama, cuma tadi kita gunakan TGK, awak kena tambah dulu kan dengan backside. Betul? Tambah backside tolak dengan 3.562 foresight, so dapat B. Cuma dia pusing-pusing saja. Sama je. Dia pusing-pusing je sebab dia saling nampak. Maksudnya ada kedudukan tu saling nampak. Dia ada dua staff yang kedudukan yang berbeza. So kita kena puratakan dulu. So dapatlah nilai A dan B ni. Itu dia panggil mudah alih. Saringan. Tak. Prinsip ukuran saringan adalah dua set beza tinggi adalah dipuratakan dan memberikan beza tinggi yang sebenar. Ini simple tau. Belum lagi saya masuk yang ada satu lagi step yang saya kosongkan semua nilai tu. Awak kena cari, saya akan bagi satu formula. Awak kena tapi sir, kalau daripada B nak dapat A, dia kena tambah daripada B nak dapat A. Daripada B dapat A, yes. Tambah Dia kena tambah maksudnya awak guna kaedah apa? Nak guna kaedah apa? Yang saya cakap apa, tolak apa turun naik apa tadi? Turun naik, yes. 2.620 tolak 0.516. Lepas tu tambah Tapi dia bukan tolak. Dia kena tambah sebab dia naik kedudukan A. Tapi still dapat ada point 012 tu. Tu kat mana saya yang silap ni Tahu. Tapi konsep dia memang tu lah. Dia akan dapat nilai A. Sebab B tu akan dapat berapa tadi? 97 apa? Awak kena tambah 97.908. Awak kena tambah nilai daripada 2.620 tolak dengan 0.516. Dapat nilai tu awak kena tambah dengan B. So dapat nilai A. Nanti saya bagi nota baru lah. Nanti saya bagi nota macam mana nak kira. Nanti saya update nak iPads. Okay. Tapi konsep dia macam tu. Baik saya. Okay, yang lain faham ke? Mungkin number yang dekat sini ada silap. Tapi kalau ikut silap, dia takkan silap. Dia memang akan dapat nilai yang sama. Ataupun dia ada error macam tu lah. Sebab ada perubahan kan. Tak jauh kan beza dia? Mungkin dia ralat 0.12. Dia ralat. Betul-betul. Sebab dalam alat aras pun kita tahu dia punya beza lihat dia. Mungkin ada perpuluhan tu sebagai ralat dia. Memang ada range dia biasa. Range dia, yes. Okey, kaedah yang lain adalah satu kaedah kita gunakan untuk kerja ukur arah ni adalah kaedah dua piket. Okey, yang ni sering ditanya dalam exam. Sering kali dia minta awak profilkan soalan, dia suruh awak profilkan kaedah ni dan macam mana awak nak tentukan nilai tu sama dengan nilai bacaan untuk kedudukan yang satu lagi. Sebab nak tahu nilai tu adalah walaupun nilai tu berubah tapi kedudukan dia berubah tapi still ada punya bacaan tu adalah sama. Okey. Sekarang ni awak nampak dia punya kedudukan dia 20 meter depan dan 20 meter dia menaiki bukit, nampak? Dia menaiki bukit. A1 adalah pandangan belakang, B1 adalah dia punya pandangan hadapan. Okey. Itu untuk session pertama. A1, B1 tu adalah session pertama.
So, nilai dia, awak letak nilai dia sebagai X1. Okay. Setelah awak pindahkan ke stesen yang berikutnya iaitu D ni adalah kalau ikutkan sini ada punya bacaan nilai arah laras tau, reduce level dia. Okay. Untuk dapat nilai reduce level ni, saya tak letak lah bacaan dia. Tapi ikut memang ada. Kemudian awak pindahkan alat arah ni ke sini, ke atas bukit ni, dia menaiki bukit. So awak shoot bacaan pandangan belakang dan hadapan. Okay. Kedua nilai ni akan dapat nilai yang sama bacaan dia. Walaupun kedudukan dia menaik. Kedudukan berubah dan dia punya kedudukan lebih meningkat kan. Bacaan dia still sama. Okay, faham? Pak alat kita nampak kat sini kan. Tapi kalau ikutkan kat lapangan sebab yang sebenarnya memang nilai dia akan dapat sama. Macam mana sih? Tak berapa jelas. Ini session A, ini session B. Okay, kedudukan session A ni adalah di bawah session B, session D kan. Okay. So nilai A1 tolak B1 dengan nilai A2 tolak B2 adalah sama. Nilai dia sama. A1 adalah pandangan belakang, B1 adalah pandangan hadapan. Tapi kalau kat sini dia akan jadi B2 tu adalah pandangan belakang, A2 adalah pandangan depan. Depan. So tapi Maksudnya nilai, selari laser kan? ya, selari. Bacaan dia selari. Dan kedudukan dia walaupun dia makin meningkat tapi nilai setelah kita tolak nilai backside dengan foresight dia adalah sama. Okay. Biasanya keadaan dua piket yang kita gunakan untuk kita nak kalibrasi alat tu lah. Sama ada betul ataupun tidak bacaan dia. Okay, ini adalah teknik-teknik lah. Okay, kita habis kat topik teknik ni. Okay. Esok kita fokus kepada profile and cross-sectional. Profile and cross-sectional ni prinsip ni memang saya tak prinsip-prinsip ukuran memang saya takkan ni kan? Takkan sebab ada kelas principle online instrument. kan? Slide ni principle ni. Kejap kita tengok. Sebab masa 2 jam kan. Sebab sepatutnya prinsipal dulu kan? Tak apalah yang teknik-teknik pun dah kan. Kita baca sendiri je. Yang ni teknik yang kita belajar tadi. Sepatutnya dalam slide tu yang pertama prinsip dulu. Oh ya. Dekat jadual Dekat teknik kan. iBest tu saya tengok. Sekejap saya tengok. Teknik kan dekat jadual tak saya tengok. Principle and teknik dua-dua. Dia combine kan. Dua-dua sesuatu. Patut dua-dua tapi saya dah split kan. Tak apalah yang prinsip. Tak apa, yang prinsip tu awak baca Prinsip dulu. boleh baca kot. Baca dulu sebab yang pentingnya kat sini dekat prinsip ni lebih pada istilah. Macam ni stadia saya dah sebut tadi kan. Stadia atas, stadia bawah ni kan. Rambut tengah. Nilai rambut tengah kita ambil ni nilai tu. Nilai PB ni depan kita ambil nilai ni lah, nilai rambut tengah tu. Dekat setiap tiga ni dia ada nilai dia. Okey. Stadia atas, stadia bawah. Okey. Untuk dapat ini jarak ufuk. Jarak ufuk awak just masukkan nilai dia. Ni formula dia. Tapi saya rasa yang ni saya kena buat bagi satu sejam ke lagi ke, saya kira extra time ke. Saya bagi tempoh. Boleh sah. Sebab yang ni lain tu lebih kepada tujuan lah. Tadi awak sebut tadi apa? Pelaksanaan projek kan untuk jalan raya, untuk lebuh raya, untuk jalan kereta api, penyediaan bangunan, jalangan untuk landfill. Okay. Saya rasa yang lain tu cuma formula dia je lah. Baik sah. Okay. Boleh Boleh. Boleh. Okey, tu je lah. Ringkas je lah. Satu lagi untuk pengukuran beza tinggi ni. Ni konsep dia untuk dapatkan nilai B tadi kan. Jadi ada dua kaedah ni. Satu pengamatan yang penghadapan. So kalau dia bagi nilai arah laras dia 100 meter. So kalau ikut naik turun, awak kena tolak dulu nilai 1.585 tolak dengan 2.785, awak dapat nilai negatif kan sebab dia menurun. Betul? So tolak lah. 100 tolak dengan 1.20. So dapat nilai 98.8 dekat B. Macam ni ada satu bacaan je kan. Jadi senang kan. Satu bacaan sebab dia ada foresight and backside. Macam yang tadi kan ada dua kan.
tadi ada intermediate side kan. So tak adalah nilai. Kalau awak nak gunakan nilai, awak nak guna kaedah TGK boleh juga. Awak tambah lah. Dia biasa dalam KL soalan tu tambah dia, dengan dalam soalan dia akan bagi dia minta ke kaedah apa yang kita kena guna tu? Atau dia minta nilai je? dia akan minta, dia minta salah satu. Sama ada dia bagi jadual ataupun dia bagi profil, ataupun dia kosong. Sama salah satu dia bagi. Salah satu. Ataupun dalam MCQ pun dia bagi nilai ni. Ataupun dia kosongkan semua nilai ni. So orang tahu konsep dia. Tambah tolak. Tu dapat nilai B. Ini kalau backside konsep je. Kalau dia bagi banyak intermediate side, so dia minta awak cari intermediate side untuk intermediate side untuk session B. Gunakan kaedah TGK. Awak kena tambah dulu AL tambah PB, tolak dengan nilai B, nilai staff kat sini. So dapat nilai RRS bagi B. Kalau ada, case kalau ada lah intermediate side. Kalau ada bacaan antara tu lah, maksudnya pandangan antara tu. Ya, betul. Okay. Okay, faham. Selain tu ada soalan tak sebelum saya akhiri kuliah saya pagi ni? Okay, sir. Please komen dekat I punya feedback dekat lecture evaluate tu. Saya tak nak tangguh nanti awak lupa. Ni attendance semua dah masuk belum? Dah. Saya tak nak extend masa Saya nak masa tu tepat sampai 12.30 saya tutup. Saya restrictedkan kepada sampai pukul 12.30. Lepas tu tak ada lah Awak tak hadir lah, saya anggap awak tak hadir. Kenapa Jazirah saya senyum? Faham tak faham ni? Jazirah? Boleh saya sikit-sikit, slow. Jazirah power tu. Ya. Lagi power. So, Semua saya power. Okey. Okay, yang lain ada soalan? Saya tengok komen ni, ada tak yang tanya soalan? Sampai tadi je tak ada dah komen. Tak tahu nak tanya apa. Kau clear tak? Ataupun perlu ada lagi kelas intervention? Kena ada soalan-soalan dalam kaji saya. Okey. Soalan apa? Nak banyak soalan saya untuk IBES. Nak awak buat IBES. Banyak soalan. Boleh cuma bagi masa ke sir? Boleh. Masa. Ya. Okay, ada lagi pertanyaan. So besok, saya rasa besok ada satu slot. Kalau saya kata ada masalah dengan exam, saya akan teruskan. Kalau tak ada, saya akan bagi tempoh. Saya akan tukar pada tarikh lain lah. Gantung pada saya punya kesesuaian dalam minggu exam. Start exam esok. Alright. Okay. Right. Saya rasa ada yang lain tu tak ada apa soalan faham lah tu Saya anggap faham. InsyaAllah. So nanti kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya boleh tanya dekat WhatsApp group. Baik sir. Okay, sama-sama Azmi. Yang lain? Okay, boleh left. Terima kasih sir. Okay sir, thank you sir. Terima kasih Terima kasih sir. Terima kasih sir.